Baik, bagi pengulas selanjutnya kita bersama dengan pensyarah Undang-Undang Antarabangsa dan Pengajian Keselamatan UKM, Profesor Madya Dr. Salawati Mat Basir yang bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Prof, pertama sekali kita melihat bahawa pendirian Malaysia cukup tegas dalam isu ini. Pesawat Cina, 16 buah pesawat tentera Cina ini melepasi ruang udara Malaysia dan juga memasuki secara haram. Namun bagi Cina alasan yang diberikan ini adalah latihan biasa, dan kalau kita lihat di beting petinggi ahli itu, ini mengikut perundangan antarabangsa adalah kawasan udara Malaysia, diiktiraf oleh di peringkat antarabangsa pun. Tapi bagi Cina ini adalah sebahagian daripada 9 dash lane yang dikatakan sebelum ini. Apa lagi perkara yang boleh kita bawakan dalam konteks perundangan antarabangsa yang boleh kita menghukum ataupun menidakkan tindakan Cina ini? Okey, terima kasih ya. Pertamanya, tindakan Cina membuat tuntutan berdasarkan 9 titik itu atau 9 dash line itu juga sudah tidak sah di dalam undang-undang antarabangsa. Apatah lagi menggunakan isu sejarah sebagai tuntutan tersebut juga sangat salah. Kerana keputusan tribunal yang dibawa oleh Filipina terhadap China pada tahun 2016 jelas menunjukkan tuntutan China ke atas 9 titik itu tidak sama sekali sah kerana ia melibatkan EEZ zone ataupun kedaulatan maritim negara lain termasuk Malaysia, Filipina dan juga Vietnam. Jadi dari awal lagi tuntutan itu sudah tidak sah di dalam undang-undang antarabangsa. Tetapi China tetap berdegil atas kapasiti sebagai salah sebuah negara superpower, maka mereka makin mengganas dan makin menggelorakan suasana di Laut Cina Selatan. Dan kalau kita dapat lihat, ya, keadaan menjadi bertambah teruk semenjak Mac tahun 2020 dengan tindakan-tindakan ganas PLA Air Force dan juga Navy mereka serta Coastal Guard dan juga militia oleh China di Laut Cina Selatan. Oleh itu, sememangnya kita dapat lihat tuntutan itu sendiri sudah tidak sah. Tetapi China tidak mahu menghadiri tribunal tersebut, malah tidak mahu menerima keputusan tersebut dan masih beranggapan itu adalah kawasan yang akan kita, maknanya negara-negara yang menuntut perlu berdamai dan mencari penyelesaian. Tetapi pada masa yang sama, China tidak melaksanakan apa yang dicadangkan. Dan China masih berkeras sehingga hari ini, sehingga tragedi ataupun insiden yang dikatakan berlaku pada 31 Mei itu menjadi hangat di Malaysia dan kita membuat keputusan untuk memanggil duta besar China ke Malaysia untuk mendapatkan penerangan lanjut dan juga kita akan menghantar notis bantahan diplomatik kita. Itu yang saya dapat lihat. Kita tak dapat buat banyak ya kerana China menggunakan kuasa dia yang sekarang ini menggenggam dunia untuk terus mengekalkan kuasa di Laut Cina Selatan. Kalau kita melihat kepada sektor perundangan, sudah pun kita bawa sebagai contoh ke tribunal di The Hague oleh Filipina sebagai contoh. Ini pun tidak dipatuhi oleh China. Apatah lagi kalau kita ingin membawa lagi ke peringkat antarabangsa. Apa lagi pada pandangan Prof yang boleh kita lakukan? Kerana ada yang melihat bahawa kuasa besar seperti China ini memerlukan kuasa besar yang lain untuk mewujudkan keseimbangan kuasa di Laut Cina Selatan. Saya berani kata kita patut berhati-hati dalam melihat kuasa besar yang lain juga. Kerana Laut Cina Selatan ini pertembungan dua kuasa sebenarnya. Ya, kita dapat lihat Amerika di bawah Joe Biden sekarang ini sangat-sangat taktikal dan melihat dengan sangat halus isu-isu Laut Cina Selatan. Dan kalau kita lihat pun semenjak bulan lepas, banyak sekali ya, pelayaran-pelayaran ataupun free navigation yang cuba dan telah pun dibuat oleh tentera Amerika, oleh tentera laut Perancis, Belanda dan juga Australia. Ini semua sekutu-sekutu Amerika. Jadi pada saya, mungkin dalam keadaan keterpaksaan itu, kita melihat melihat secara umum perlu. Tetapi sebenarnya pada saya, negara-negara ASEAN sendiri sebenarnya perlu ada satu suara ataupun pendekatan mereka terhadap Laut Cina Selatan ini kerana yang menuntut adalah negara-negara ASEAN, ya, dan yang dicabuli haknya saban hari juga oleh China ini adalah negara-negara ASEAN. Sehingga hari ini negara-negara yang menuntut yang terdapatnya pertindahan tuntutan ini di Laut Cina Selatan tidak bersatu. Itu masalah asal yang pertama. Kita harus bersatu suara di ASEAN baru kita boleh menyatakan kepada China
apa keputusan kita tadi di dalam bagaimana penyelesaiannya, sebab selagi kita masih berpecah seperti hari ini, masing-masing ada agenda masing-masing, maka susahlah. Itulah sebabnya China makin berani di Laut Cina Selatan, kerana dia tahu Vietnam takkan boleh menghadapi China secara berorangan, begitu juga Malaysia dan Filipina serta Brunei. Jadi selama kita tidak bersatu, selama kita tidak memahami kekuatan ASEAN yang sebenar kepada China, maka selama itulah kita akan berhadapan masalah China, dan kita akan lihat Amerika melalui Indo-Pasifik akan sentiasa mencari ruang untuk terus mendapatkan free navigation dan juga menstabilkan suasana ataupun cuba menstabilkanlah keadaan yang panas di Laut Cina Selatan. Prof, apa ni permasalahan utama ASEAN untuk tidak bersatu dalam menentang China dalam isu perebutan di Laut Cina Selatan ini? Isu kepentingan ekonomi negara masing-masing. Ini masalahnya, kita pernah berbincang kenapa susahnya ASEAN ini, sedangkan sepatutnya ASEAN, sebenarnya kepada saya, jika ASEAN mampu untuk menjadi satu suara yang sangat tegas, kita akan dapat membuat sesuatu. Tetapi China telah pegang banyak negara ASEAN ini melalui ekonomi. Dan apabila kita bercakap tentang ekonomi, kita tak mahu rakyat kita kelaparan, terutama dalam COVID sekarang. Jadi kebanyakan negara harus berfikir, hendak berperang atau berkonfrontasi dengan China di Laut Cina Selatan, atau kita memilih untuk cuba mendiplomasikan suasana sedaya mungkin. Dan kalau kita lihat, Vietnam masih lagi bertahan dengan cara mereka. Filipina melambah aset-aset untuk berhadapan China selagi mana yang dia mampu. Dan Malaysia tidak begitu. Malaysia memerhati dengan tertib, dan jika seperti insiden pada 31 Mei, Malaysia akan buat tindakan sewajarnya seperti yang kita lihat hari ini. Yang masalah kepada saya ialah setiap negara ASEAN ada politiknya masing-masing terhadap China. Politik inilah yang membataskan negara-negara ASEAN untuk duduk sekata dan mendapangi China secara berani. Itu yang menghalang. Okey, Prof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami bincangkan perkara tersebut. Pensyarah Undang-Undang Antarabangsa dan Pengajian Keselamatan UKM, Profesor Madya Dr. Salawati Mat Basih.